Keputusan PRN di 6 negeri. Ini ulasan saya. Tengok video ni sampai habis. Okey guys, macam korang tahu, keputusan PRN berkesudahan dengan Seriah 3 sama. Akan tetapi, dalam video ni aku nak beri korang beberapa highlights yang mungkin menjadi petunjuk-petunjuk penting apa yang bakal berlaku dalam pilihan raya ke-16 nanti. Maybe ada korang tanya, kenapa Abang Nazri ni selalu cakap pasal ekonomi, tiba-tiba cakap pasal politik pula? Aku kena beritahu korang bahawa politik and economics ni dia interconnected. Sebab nak laksanakan dasar ekonomi, ada faktor politik dekat dalam tu. Okey, yang pertama sekali mengenai kemenangan Azmin Ali. Azmin Ali macam mana pun telah diberikan nyawa politik dekat Hulu Kelang. Walaupun cita-cita dia untuk menubuhkan kerajaan baru dekat negeri Selangor ni tak tercapai, akan tetapi dia berjayalah menyambung nyawa dan juga karier politik dia. Cuma bagi aku, kekalahan PH dekat Hulu Kelang tu is purely strategic matters. Maksud aku, kalaulah PH letakkan calon heavyweight dekat situ lawan dengan Azmin, ada kemungkinan diorang boleh menang. Sebab kalau korang tengok dia punya beza undi dengan Juwairia pun tak banyak, dalam 1000 lebih je. Jadi sebenarnya PH actually boleh menang kerusi tu kalau dia letakkan calon heavyweight. Yang kedua mengenai Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. Kelantan seperti dijangka memang terus kekal di bawah PAS lah. Walaupun turnout voters untuk kali ni memang yang paling terendah, tapi korang bayangkan PAS masih kontrol lagi Kelantan. Jadi korang fikir sendirilah. Cuma bagi negeri Terengganu dan Kedah ni, dalam PRN kali ni kita nampak dia telah bertukar menjadi stronghold ataupun kubu kuat kepada PAS. Dan pada masa akan datang semakin sukar parti-parti lawan nak masuk ke dalam dua negeri ni. Especially dengan pengaruh BN dan juga UMNO yang semakin merosot dekat situlah. Yang ketiga, aku nak ulas pasal prestasi DAP. Kalau korang tengok calon DAP ni memang perform habis lah. Parti-parti lain perlu belajar daripada DAP ni. Kalau korang perhatikan diorang ni dekat social media relax je. Tak macam kita kecoh-kecoh tu kan. Diorang relax je. Tapi korang tengok dia punya performance tu macam mana. Bukan je dekat Pulau Pinang tau. Tapi yang diorang lawan dekat Selangor dan juga dekat Negeri Sembilan perform. So parti lain please belajar daripada DAP. Yang keempat, aku nak cerita pasal Parti Muda. Parti Muda lost semua kerusi yang diorang lawan dan diorang ni pada aku hanya memainkan peranan sebagai pecah undi kepada PH yang seterusnya memberikan dan membuat jalan untuk PN masuk ke Selangor. Kalau korang tanya aku bagi jawapan jujur, aku minta maaf lah. Aku rasa Muda tidak relevan. Sebab as a stand alone party, diorang tidak cukup kuat dan tak ada pengaruh tersendiri. Muda bertanding 19 kerusi dan total 19 kerusi ni hilang deposit. Untuk pengetahuan korang, untuk dapatkan deposit tu, calon tu mesti at least dapat 1/8 undi ataupun 12.5% dekat kawasan tu lah. Kalau kalah aja it's okay. Tapi kalau kalah dengan deposit habis, pada aku it's total rejection. Jadi Syadik kena fikir-fikir balik lah apa kau nak buat selepas ni. Yang kelima, aku nak cerita pasal prestasi gabungan PHBN. Kalau korang tanya aku, it's fair to say untuk katakan bahawa gabungan PHBN ni tak menjadi. Walaupun PH berjaya memenangi kerusi-kerusi dekat 3 negeri ni, contohnya macam Penang, Selangor dan juga Negeri Sembilan, dia adalah satu kemenangan yang terpaksa dibayar dengan harga yang tinggi lah. Sebab aku percaya most of the votes yang sepatutnya pergi kepada BN tu telah swing kepada PN. Jadi penyokong-penyokong BN UMNO tu sendiri protes. Okay, last kali aku nak buat kesimpulan. Secara overall statistik, PN is doing much better than PHBN. Ini adalah satu perkara yang mesti dipandang serius oleh PHBN seandainya diorang nak kekal menjadi kerajaan persekutuan dalam general election ke-16 nanti. Bagi aku ada 3 perkara yang diorang kena buat. Yang pertama, dalam masa baki 4 tahun ni, diorang kena pastikan bahawa segala dasar-dasar kerajaan ni dan perubahan yang hendak dibuat oleh kerajaan ni dapat dirasai oleh rakyat dekat bawah. Sebab kalau nak jimat wang, jimat defisit dan sebagainya pun, tapi rakyat bawah ni tak rasa kenikmatan tu, pengaruh PHBN tetap akan merosot. Yang kedua, kena baiki communication terutamanya dekat kawasan luar bandar. Kalau korang tengok dekat sini, memang PN ni kontrol kawasan luar bandar habis-habisan. Jadi PHBN kena buat something kat situ. Yang ketiga, yang aku rasa kena diberikan pertimbangan yang serius adalah undi protes BN UMNO. Gabungan ni kena fikir something sebab memang sah ada problem dekat leadership UMNO tu yang menjadi punca kepada vote swing.
Bagi PN pula, ternyata kempen diorang yang buat sekarang ni memang berkesan. Cuma cabaran terbesar diorang adalah bagaimana nak mendapatkan sokongan dekat kawasan bandar. But nevertheless, diorang dah made some good progress semasa PRN kali ni. Last words daripada aku sebelum aku end video ni. Jika PHBN tak ambil iktibar dengan serius dan buat something drastic dalam masa 4 tahun baki ni, mark my words, mungkin akan berlaku satu perubahan besar semasa general election ke-16 nanti.